Assalamualaikum, selamat datang. Jumpa lagi pada kelas matematik secara rakaman ini. Baik, okey. Jadi pada kelas yang lepas kita sudah belajar mengenal pasti titik-titik yang berada pada garis lurus atau tidak berada pada garis lurus. Baik, untuk kali ini kita nak tengok dan menyiasat tentang kecerunan garis selari. Sebelum itu kita tengok apa dia garis selari. Pernah dengar perkataan garis selari? Dia ada dua, dia kembar, garis selari dan garis serenjang. Tapi hari ini kita tengok apa dia garis selari. Kita ada satu garis dan kita ada dua garis. Dia mesti ada dua garis lah. Nak tahu garis itu selari atau tidak, mesti ada dua garis. Jadi sama ada dua garis ini selari atau tidak. Okey, biasanya garis selari ini, contoh kalau jarak di sini 2 cm, jarak di hujung ini pun atau di mana-mana saja antara dua garis ini dia sentiasa tetap 2 cm. Dia tak boleh kurang lah. Dan kalau dia dipanjangkan, dua garis ini dia dipanjangkan sepanjang-panjang mana pun, sehujung dunia pun, dia tidak akan bersilang. Itulah dia garis selari. Jadi apa hubungan dia dengan kecerunan? Nanti ini yang kita akan bincangkan. Baik, okey. Jelas tentang garis selari. Kena jelas dulu tentang garis selari. Maksudnya dua garis tu mempunyai jarak yang sama lah. Jarak yang sama. Kalau dia panjang, bukan panjang sama, jarak di antara dua garis tu sentiasa tetap. Dan kalau dipanjangkan, dia tidak akan bersilang lah. Okey, baik. Okey, kita ada satu gambar aja. Okey, kita ada beberapa garis di sini. 1, 2, 3. Kita ada 5 garis di sini. Dan setiap garis tu ada persamaan masing-masing lah. Ada persamaan masing-masing. Baik, okey. Jadi, bila kita nak tentukan, ingat bila kita bincang tentang garis lurus, dia mesti ada satu persamaan lah. Yang mana mesti ada dalam bentuk persamaan am. Y sama dengan mx tambah c. Ada soalan dia tak bagi dalam bentuk ini, jadi kita kena tukar ke dalam bentuk y sama dengan mx tambah c lah. Sebagaimana yang telah kamu belajar pada kelas yang lepas. Baik. Okey, jadi ini ada persamaan am. Kita ambil dulu. Okey, kita tengok dulu titik yang garis yang pertama ni, y sama dengan 2x tambah 4. Okey, kita cuba, bila kita tengok garis lurus, ingat garis lurus dia ada persamaan dan dia ada nilai kecerunan. Ingat apa dia nilai kecerunan? Ni M ni. Kalau kita bandingkan nilai kecerunan yang garis yang pertama ini sama dengan 2. Kita bandingkan, dia sama dengan 2 lah. M sama dengan 2. Okey, jelas ini semua sudah belajar ni. Semua sudah belajar. Dan kemahiran-kemahiran yang kamu sudah belajar tu kita nak guna dalam menentukan garis selari. Baik. Okey. Kita tengok garis yang kedua, persamaan dia y. Okey, sebelum tu kita cuba tengok 2x, persamaan yang pertama ni 2x tambah 4. Kalau kita tengok di sini 2x, 2x ni tambah 4. 4 ni apa? 4 ni pintasan y. Cuba tengok garis tu. Ini pintasan y. Betul lah kan? Ini pintasan y bagi persamaan y sama 2x tambah 4. Okey, baik. Okey, kita cuba tengok persamaan yang kedua. Y sama dengan 2x tambah 2. Adakah dia sudah dalam bentuk persamaan am? Yalah kan? Sudah y, sini pun y. Jadi m dia sama dengan 2. Kita tengok garis yang ketiga. Y sama dengan 2x. Okey. Y sama dengan 2x. Nampak? Tidak ada tambah C. Tidak ada tambah berapa. Kenapa? Sebab kalau kamu tengok sini, dia memotong betul-betul asalan. Ini tengah kan? Asalan. Titik tengah ni kosong. Maksudnya tak payahlah tambah kosong. Sebab Y dia kosong kan? Jadi sebab tu dia Y sama dengan 2x. Jadi di sini adalah nilai M sahaja yang ada lah. Nampak M sama dengan 2. Baik. Kita tengok garis yang ketiga. Garis yang keempat lah. Y sama dengan 2x tolak 2. Baik, okey. Jadi
Sama juga, dia sudah dalam bentuk persamaan arm. Jadi nilai M dia sama dengan 2. Manakala pintasan Y, sebab sekarang ni kita tak guna pintasan Y lagi lah. Cuma saya nak tunjuk, sebab kamu sudah belajar, pintasan Y adalah negatif 2. Kalau kamu tengok rajah, di sini pintasan Y, nampak? Negatif 2. Baik. Dan yang terakhir, kita boleh tengok titik yang terakhir lah, iaitu titik yang bagi garis yang kelima, Y sama dengan 2X tolak 4. Ini 2X tolak 4. Sudah dalam bentuk persamaan arm. Jadi kita boleh ambil M sama dengan 2. Sini M sama dengan 2. Pintasan Y dia negatif 4. Baik, okey. Jadi, apa kesimpulan yang kita tengok semua ni? Kita dapati nilai kecerunan dia adalah sama. Jadi, bila garis-garis tersebut mempunyai nilai kecerunan yang sama, dia adalah garis selari. Jadi, nak tahu dua atau garis-garis tersebut adalah garis selari atau tidak, kita tengok dia punya kecerunan. Kecerunan. Kita tengok nilai kecerunan. Kalau kecerunan yang sama, maka dia adalah garis selari lah. Kalau kita tengok dengan mata kasar pun sebenarnya nampak macam dia selari lah, tapi itu mata kasar. Kadang-kadang tak boleh dipercayai. Jadi kalau dari segi pengiraan ni, dia memang memang tepat lah. Baik, okey. Nilai kecerunan yang sama. Jadi itu sajalah. Itu saja. Maksudnya kita nak tahu dia garis selari, dia mempunyai kecerunan yang sama. Nilai kecerunan yang sama. Itu saja. Baik, okey. Kita pergi tengok contoh. Contoh, tentukan sama ada garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5 adalah selari dengan garis lurus 6X tolak 2Y sama dengan 9. Okey. Dia nak tahu selari ke tidak. Jadi kita tengok. Asal selari saja, kita bandingkan nilai kecerunan. Kita tengok persamaan yang pertama, Y. Okey. Nak bandingkan nilai kecerunan. Kemudian, nak bandingkan nilai kecerunan, kena pastikan persamaan tersebut mesti dalam bentuk persamaan arm dulu. Kena tukarlah Y sama dengan MX tambah C. Kalau kita tengok persamaan yang pertama ini, dia sudah dalam bentuk Y sama dengan 3X tambah 5. Jadi dia sudah dalam bentuk persamaan arm. Jadi kita boleh terus ambil M sama dengan 3 lah. Okey. Kemudian kita pergi ke persamaan garis lurus yang kedua ini. Dia belum lagi dalam bentuk persamaan arm, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi kamu kena tukarlah. Macam mana nak tukar? Sudah kamu belajar pada kelas yang lepas kan, yang kamu main tukar-tukar tu ada tiga bentuk. 3 bentuk kamu pindah-pindah. Baik, okey. Jadi saya teruskanlah. 6X bawa ke sebelah lah kan. Sebab dia positif, bawa sebelah jadi negatif tambah 9. Okey, kemudian kita tak mahu negatif 2X bahagi negatif 2. Di kiri bahagi negatif 2, yang lain pun sebelah kanan pun semua kena bahagi dengan negatif 2. Jadi kamu kita potong-potong. Negatif ni potonglah habis kan. Ni pun potong-potong, tinggal 3. Ini tinggal tak boleh kan. Okey, jadi jawapan kita adalah Y sama dengan 3X tolak 9 per 2. Abaikanlah pintasan Y ni. Ini adalah 3. Maksudnya sudah dalam bentuk persamaan arm. Kita dapati M sama dengan 3. Maka kecerunan dia adalah sama. Oleh itu, garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5 adalah selari dengan 6X tolak 2Y tolak sama dengan 9. Senanglah. Semua benda ni kamu sudah belajar. Kaedah-kaedah nak tentukan nilai kecerunan, nak tukar bentuk kepada bentuk persamaan arm, Y sama dengan MX tambah C, semua sudah belajar. Yang hari ni cuma kita
kenal pasti nilai kecurunan bagi setiap garis lurus. Kalau dia sama, dia adalah garis selari. Baik, okey. Kita pergi ke soalan yang kedua. Masih lagi soalan yang sama. Y sama dengan 3X tambah 8. Tentukan sama ada dia selari dengan garis lurus 6Y sama dengan 3X tolak 9. Okey. Ini sudah dalam bentuk persamaan arm. Jadi M sama dengan 3. Yang ini belum dalam bentuk persamaan arm. Jadi kita jadikan dia, nak jadikan dia Y, kita bahagi dengan 6. Konsep yang sama. Di kiri nak bahagi 6. Kanan pun semua kena bahagi dengan 6. Lepas tu kita selesaikanlah. Potong. Sini 1, sini 2. Ini boleh potong-potong, dapat 3, 2. Jadi kita dapat jawapan Y sama dengan X per 2 tolak 3 per 2. Jadi berapa nilai kecurunan? M sama dengan 1 per 2. Ingat di depan ni mesti 1. Depan X tu dia ada 1. Jadi 1 per 2. 1 biasa tidak ditulis. Jangan ambil M sama dengan 2. Ada murid dia main sedap. Saya ambil M sama dengan 2. Bukan. Kena ambil 1 per 2. Sebab 2 tu duduk di bawah. Baik. Okey. Kemudian kita dapati nilai M dia tidak sama, maka dia tidak selari lah. Garis lurus ni tidak selari. Baik, okey, jelas. Okey. Step. Okey, baik. Sudah ada. Diberi bahawa garis lurus 4X tambah 3Y sama dengan 18 adalah selari dengan garis lurus 2X tambah HY sama dengan 20. Hitung nilai H. Baik, okey. Dia nak nilai H lah pula. Tapi dia sudah bagi tahu bahawa dua garis ni adalah selari. Tadi yang sebelum ni dia suruh tentukan sama ada garis lurus itu selari atau tidak. Sekarang dia sudah bagi tahu bahawa dua garis lurus ini adalah selari. Jadi bila dia selari, sudah tentulah kecerunan dia adalah sama. Baik, okey. Lepas tu dia suruh cari nilai H. Okey, tak apalah. Kita abaikan dulu H tu. Sebab dia sama, kita tengok dulu kecerunan dia. Tengok dulu yang pertama. 4X tambah 3Y sama dengan 18. Macam biasalah. Yang kedua, kita ada 2X tambah HY sama dengan 20. Nampak tak? Ada H dalam persamaan garis lurus yang kedua. Okey, kita tengok dulu yang persamaan yang pertama. Okey, dia bukan dalam bentuk persamaan arm. Macam biasalah, pindah-pindah. 4X bawa ke sebelah jadi negatif 4X tambah 18. Kita tak mahu 3, kita mahu Y saja. Bahagi dengan 3. Semua dibahagi dengan 3. Kita potong-potong. Ini benda yang sama lah. Benda yang sama. Jadi kita dapati nilai M adalah negatif 4 per 3. Nampak? Ini benda yang sama. Benda yang sama saja. Okey, kemudian 2X garis lurus yang kedua ini kita buat benda yang sama juga. Okey. Buat benda yang sama juga dan kita sudah tentu akan dapat nilai kecurunan yang sama. Mesti. Sebab apa? Sebab dia adalah garis selari. Dua garis ini dia selari. Jadi kecurunan dia adalah sama. Baik, okey, kita tukar dulu. Dalam bentuk persamaan arm. Ini yang pelik sikit lah. Bukan pelik pun. Pelajar murid kadang-kadang dia confuse lah. H, Y sama dengan negatif 2X tambah 20. Macam ni kita nak hapuskan. Kita nak cari H. Okey, tak apa. Kita cuba hapuskan. Bahagi dengan H. Okey, mungkin di sini hilang H kan. Yang lain pun kita kena bahagi dengan H. Bahagi dengan H. Bahagi saja. Okey, bahagi dengan H. Apa akan kita dapat? Yang ini memang hapuslah. Ini tak hapus kan. Yang ini tidak terhapus. Ini lagilah tidak terhapus kan. Kita pun tak apa. Kita tulis saja. Nampak? Jadi Y sama dengan negatif 2 per H. X tambah 20. Sekarang di mana nilai kecurunan dia? Sudah ada kan nilai kecurunan? Ni. Ini nilai
kecerunan yang kita dapat daripada persamaan garis lurus yang kedua yang kita tukar ke dalam bentuk persamaan arm tu. Yang ni tak apalah, kita tak mau, kita tak payah guna yang ni. Baik, okey. Jadi bila kita sudah dapat, kita tahu bahawa nilai kecerunan dia adalah sama. Nilai kecerunan dia adalah sama, maka kita bandingkan. Nampak tak? Kita banding. Kita tahu kecerunan yang pertama negatif 4/3, kecerunan yang kedua sepatutnya sama, tapi kita dapat dalam bentuk negatif 2 per H. Ada H sini. Okey, jadi kita banding macam biasa. Ni. Banding macam biasa. Jadi negatif 4/3 sama dengan negatif 2 per H. Ambil banding macam tu saja. Lepas tu kita H tu bawa ke sebelah, jadi darab. 3 bawa sebelah jadi darab. Maksudnya sini kita darab dengan H. Ini kamu sudah biasa buat ni. Bawa ke sebelah 3 darab dengan 3. Jadi dia akan jadi 4H sama dengan 6. Ni negatif ni hapuslah. Hapus. Jadi bahagi dengan 4. Sebab kita mau H kan. Ini pun bahagi dengan 4. Kita dapatlah jawapan H sama dengan 3/2. H sama dengan 3/2. Dapatlah. Boleh? Boleh kan? Okey. Jadi, boleh ke tidak kita bandingkan nilai C? C tak boleh banding nilai C. Kita boleh banding nilai kecerunan. Okey, kita pergi ke buat uji minda lah. Uji minda tak banyak lah. Saya suruh buat sikit saja. Soalan nombor 1. 1A, 1B. Soalan nombor 2, 2A dan 2D sahaja. Jadi, selesai itu saja. Belajar sikit-sikit sahaja. Yang penting kamu dapat kuasai. Selamat mencuba. Jumpa lagi untuk yang akan datang. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.